عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, kita membaca kembali ayat yang pertama surah Al-Jumu'ah. Kemudian kita akan memperincikan tindakan yang telah kita senaraikan pada hari yang sebelumnya, iaitu memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Insya-Allah pagi ini kita akan kongsikan cara bertasbih yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini seperti yang kita telah sebutkan, maknanya adalah Allah sentiasa ada makhluknya di langit dan di bumi yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah ulas pada hari yang sebelumnya siapakah di antara makhluk itu. Kemudian Allah menyebutkan ada 4 namanya yang mulia: Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Pagi ini kita akan memperincikan bagaimanakah bentuk untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nota ini sebenarnya saya pernah kongsikan semasa kita mengakhiri ayat terakhir dalam surah Yasin. Kalau tuan-tuan ada lagi nota surah Yasin pada ayat nombor 83, Allah menutup ayat itu dengan tasbih. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Kita telah letakkan maklumat tentang bagaimanakah ucapan tasbih. Tapi kali ini kita ulang kembali dengan huraian yang lebih lanjut. Okey. Macam mana cara nak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara yang pertama hanya dengan ucapan subhanallah. Paling pendek subhanallah. Tak ada dah lebih pendek daripada subhanallah. Ini adalah lafaz yang pertama. Okey, lafaz yang pertama ini ada banyak kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah seboleh-bolehnya kata Nabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada kami. Nabi kata, ada tak sesiapa di kalangan kamu yang dia boleh dapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Maka para sahabat bertanya, macam mana kami nak dapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah kamu sebanyak 100 kali, maka akan ditulis bagimu 1000 kebaikan atau Allah menghapuskan 1000 kesalahan. Jadi kalau nak Allah bagi 1000 kebaikan, baca 100 kali tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ada 2 kelebihan. Ada kelebihan pertama, sama ada Allah bagikan kebaikan, hapuskan kesalahan. Okey. Selepas solat, ada beberapa cara untuk mengucapkan subhanallah. Okey. Cara yang pertama, ucapan subhanallah itu adalah sebanyak 33 kali bersamaan dengan kalimah tahmid 33, takbir 33, dan ditutup sekali dengan kalimah tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampailah kepada hujung zikir itu. Yang ini yang popular, yang selalu diamalkan. Teruskan mengamalkannya. Okay, antara kelebihannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33,
kemudian ditutup dengan la ilaha illallah daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun banyak seperti mana buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Okay. Itu cara pertama. Cara kedua sama juga macam cara pertama, tasbih 33 kali, cuma ketika membaca takbir itu dia 34 kali, iaitu ucapan Allahu Akbar 34. Maknanya 33 tasbih, tahmid 33, takbir 34 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, tidak akan kecewa siapa-siapa yang dia buat setiap selesai solat 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 30 kali 4 ucapan Allahu Akbar. Okey, cara yang ketiga, dia tak cukup 100 tapi hanya 99 kali, 33 tasbih, 33 tahmid dan 33 takbir. Ini pun sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis yang mana hadis ini panjang, saya pendekkan, iaitu cerita bagaimana sahabat-sahabat yang miskin jumpa Nabi. Mereka ni rasa macam cemburu orang kaya, macam tuan-tuan dan perempuan ni lah, ya. Dia boleh buat ibadat haji, dia boleh sedekah, dia boleh zakat. Orang miskin, dia tak boleh pergi haji, dia tak boleh pergi umrah, dia tak boleh sedekah. Jadi mereka mendapati orang kaya ni macam mereka dapat pahala banyak. Orang miskin solat, mereka pun solat. Orang miskin puasa, mereka pun puasa. Jadi mereka mengadu kepada Nabi, bukan mengadu kerana dengki, tapi mereka ini cuba nak dapatkan amal yang boleh lawan pahala orang-orang yang kaya ni. Maka Nabi SAW pun ajarlah. Nabi kata, kalau kau buat amal ini, kau boleh lawan pahala orang kaya tu, iaitu kau bacalah 33 kali tasbih, tahmid 33, alhamdulillah 33, takbir 33 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selepas itu orang kaya tu pun tahu, dia buat juga. Orang miskin tadi jumpa kali kedua kepada Nabi. Nabi kata, nak buat lagu mana cik? Dia kata, kan, itu kelebihan Allah bagi. Okey, itu cara yang ketiga. Okey, cara yang keempat adalah baca tasbih 10 kali saja. Tahmid 10, takbir 10. Tuan-tuan janganlah ambil cara keempat ni setiap hari, sebab ini pun sunnah Nabi, kelebihan dia syurga. Ingat, dalam zikir banyak lagi baik, tapi kalau tuan-tuan ada emergency, tak sempat nak wirid panjang, pilihlah 10 ucapan subhanallah. Dalil dia ada, panjang juga dalil dia. Hadis dia adalah hadis yang sahih. Cuma Nabi SAW kata begini, Nabi kata ada dua kebiasaan orang beriman, kalau dia buat dua-dua ni, Allah bagi dia syurga. Nabi kata senangnya nak buat dua amal itu. Okey, amal pertama Nabi kata setiap kali solat dia baca 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu Akbar. Jadi bilangan semua jadi 150. Dalam timbangan Allah 1500. Macam mana jadi 150? 5 kali solat, 10 kali tasbih, jadi 150, jadi 50. 50 tasbih, 50 tahmid, 50 takbir. Itulah yang Nabi SAW ajarkan. Itu pun boleh. Jadi kalau imam baca 10, tuan-tuan jangan kecam imam tu pula. Silap kira ke imam ni? Tak. Ini pun sunnah Nabi SAW. Okey, cara yang kelima, tuan-tuan boleh buat 25, 25, 25, 25. Ini pun jarang orang buat. Pecahkan 4 tu 25. Tasbih 25 kali, alhamdulillah 25, takbir 25, tahlil la ilaha illallah 25 kali. Ini berdasarkan hadis, hadis sahih riwayat al-Imam An-Nasa'i, yang mana satu sahabat lelaki Ansar, dia mimpi. Dalam mimpi dia tu, dia didatangi seorang lelaki. Lelaki tu berbual dengan dia. Lelaki tu tanya dekat dia, engkau kalau lepas salat engkau zikir apa? Dia cakaplah, Nabi ajar kepada kami tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, jadi 100.
Lelaki itu kata apa? Apa kata engkau bertasbihlah 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25, jadi 100. Esok paginya sahabat tu jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita apa yang dimimpi. Nabi jawab apa? Nabi kata, lakukanlah kamu semua seperti yang dikatakan oleh lelaki Anfar itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maknanya Nabi membenarkan apa yang diucapkan oleh lelaki dalam mimpi sahabat itu. So boleh buat juga. Okay, itu lafaz yang pertama, subhanallah, pelbagai cara. Okay, lafaz yang kedua, tuan-tuan boleh tambah bersama dengan kalimah tahmid, iaitu ucapan subhanallahi wa bihamdihi. Ditambah perkataan wa bihamdihi. Okay, ini banyak kelebihan. Salah satu daripada hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, hendak tak aku bagi tahu kepada kamu kalimah yang paling dicintai oleh Allah, iaitu kalimah subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Begitu juga dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, sama juga Allah akan tanam sebuah pohon kurma dalam syurga. Kita sebut pagi ni subhanallah bihamdihi, satu pokok kurma Allah tanam dalam syurga. Kalau 100 kali 100 pokok, 1000 kali 1000 pokok. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Okey, saya waktu sangat singkat, saya terpaksa cakap dengan agak laju, berbeza dengan intonasi kebiasaannya. Okey, sebab makam tuan-tuan pun dah semakin tinggi. Tuan-tuan boleh bacalah nota tu nanti akan bagikan. Okey, saya pergi terus kepada lafaz yang ketiga ya. Yang ini dia tambah lagi, bukan sekadar subhanallah wa bihamdihi, dia tambah lagi satu rangkap, iaitu subhanallahi wa bihamdihi, tambah satu lagi, subhanallahil azim. Okey, yang ini kita tahu Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dua kalimah yang senang nak sebut, ringan dalam berat dalam timbangan. Allah suka dua kalimah ni, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Okey, lafaz yang keempat. Lafaz keempat ni adalah tasbih yang Nabi ajar kepada salah seorang isterinya, iaitu Juwairiyah radhiyallahu anha. Ni selalu disebut tasbih Juwairiyah. Okey, semua tahu cerita ni. Ada beberapa cara nak baca dia. Okey, cara pertama dia, tuan-tuan ulang 4 kali tasbih ini. Subhan mati. Yang itu ulang 4 kali. Kelebihan dia adalah Nabi SAW ketika dia keluar nak sembahyang subuh, dia tengok isteri dia sudah berada di tikar sejadah. Lepas dia habis salat subuh, Nabi zikir. Biasanya Nabi dilama, dia berzikir sampailah nak masuk waktu duha. Lepas habis tu, Nabi masuk ke dalam rumahnya. Dia tengok isteri dia masih lagi sedang berzikir di tikar sejadah. Maka Nabi pun tanyalah dekat dia. Nabi tanya dekat dia, masa aku keluar, Nabi kata, engkau masih dekat sini sejak aku keluar untuk tunaikan salat tadi? Dia kata ya. Lepas tu Nabi pun ajarlah dekat dia. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tadi masa solat, lepas solat aku baca 4 kalimah. Yang tadilah 4 kalimah tu. 4 kalimah tu yang mana? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Kalimah kedua wa ridha nafsihi. Kalimah ketiga wa zinata arsyihi. Kalimah keempat wa midada kalimati. Nabi kata aku baca 3 kali. Agak-agak tuan-tuan berapa minit? Kalau kita ulang tu berapa minit? 3 kali. Ada 5 minit? Tak sampai 5 minit. Nabi kata apa? Kalau kau baca tu, kata Nabi, umpama engkau berzikir selama 1 hari. Sebab dia tengok isteri dia lama zikir, jadi Nabi ajar dekat dia zikir yang pendek, padat, ulang 3 kali, pahalanya seperti berzikirlah lama. Hadis riwayat Muslim. Okay, cara kedua, bentuk kedua tu
subhanallahi midada kalimati. Itu pun boleh, riwayat Muslim. Tak apa, nanti dapat nota, tuan-tuan boleh rujuk. Cara ketiga, tuan-tuan balik ulang macam ni. Subhanallahi adada khalqihi, ulang 3 kali. Lepas tu ulang balik. Subhanallahi ridha nafsihi, 3 kali. Subhanallahi zinata arsyihi, 3 kali. Lepas tu subhanallahi midada kalimati pun 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Okey, lafaz yang kelima. Okey, kita dah belajar dah lafaz 1, lafaz 2, lafaz 3, lafaz 4. Lafaz yang kelima, tasbih yang Nabi gabung 3. Nabi gabung dalam tasbih tu ada tahmid, ada ucapan pujian dan ada ucapan istighfar. Okey. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Aisyah, Nabi selalu baca zikir ini ketika rukuk dan sujud. Biasa kita baca apa? Subhana rabbiyal azim kan. So kita boleh tukar juga dengan zikir ini. Sama juga. Nabi selalu baca apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Dalam tu ada tasbih, dalam tu ada adanya pujian. Allahumma ghfirli. Nabi selalu baca rukuk dan sujud. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu ya Allah, ampunkanlah aku. Ni pun sangat baik kalau boleh dibaca ketika rukuk dan sujud, minta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, lafaz yang keenam. Lafaz yang keenam, dia gabung antara tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Gabung 4 terus. Biasa baca tak yang ni? Okey. Yang ini sebenarnya macam doa penutup majlis, tetapi sunnah Nabi kalau bolehlah kita amalkan setelah selesai baca Al-Quran. Yang sunnahnya selepas selesai baca Quran, baca zikir ini. Itulah yang paling sunnah sekali. Okey. Bacaan dia apa? Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah lepas kita baca Quran, kita selalu sebut sadaqallahul azim kan? Yang itu pun boleh, tak jadi masalah. Tetapi yang lebih sunnah, bacalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, dalil dia Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku duduk dengan Nabi ni, aku duduk dengan Nabi ke, Nabi baca Quran ke, lepas solat ke, Nabi selalu ulang zikir tadi tu. Nampak tak? Baca Quran tau. Okey, lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, aku lihat engkau ni kalau duduk dalam satu majlis ke, engkau baca Quran ke, selepas engkau tunaikan solat ke, engkau selalu tutup dengan zikir itu. Maka Nabi SAW jawablah. Nabi kata, iya. Nabi kata, sesiapa yang membaca zikir itu semasa dia membuat kebaikan, dia tutup dengan zikir itu, Allah akan berikan kebaikan yang dia buat tu. Dan sesiapa yang membaca zikir itu dalam keadaan dia melakukan kejahatan, Allah akan hapuskan kejahatan dia. Jadi lepas baca Quran tu, nak pastikan Allah bagi pahala pada kebaikan baca Quran, tutup dengan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sahih riwayat An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i dia letak hadis ni di bawah bab apa tahu? Dia buat bab apa yang menutup bacaan Al-Quran. Imam Nasa'i, seorang ulama hadis yang terkenal. Jadi kalau kita nak tutup, boleh baca sadaqallahul azim, tapi jangan lupa baca zikir ini. Okey. Zikir ini juga menjadi kepada penutup majlis. Ni biasa orang sebutlah, tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kelebihan dia apa? Allah hapuskan dosa di dalam majlis itu. Tuan-tuan duduk makan-makan dekat mana-mana bincang sembang ke apa, so selepas bersurai tu, okay lah, kita dah 1 jam dah ni, kita baliklah, tutup dengan tasbih kafarah. Jadi kalau dah baca tasbih kafarah, habislah majlis kita pada pagi ni. Selesai tak? Cukup lah 20 minit 55 saat. Minggu depan kita akan bincangkan ayat yang kedua ya, surah Al-Jumaat. Kita akan sebut 4 fungsi Allah hantar Nabi SAW, dan kita akan bincang tentang Nabi itu seorang yang al-ummi. Saya cuba untuk menyediakan nota pada minggu yang berikutnya, insyaAllah. Saya cuba, insyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Share sikit yang 10 kali tu. Tak habis hadis dia. Dia ending dia sebelum tidur baca 34 Allahu Akbar. Betul. Alhamdulillah 33 subhanallah. Okey. Belajar bulan lepas. Betul. Datuk sebut sebenarnya hadis yang 10-10 tu kan tadi kita sebut tadi ada 2 amal kan? Ada 2 amal, 2 kebiasaan tu. Satu selepas solat, satu lagi selepas semasa nak tidur. Tapi saya tak bawa lah semasa nak tidur tu. Sebab nak tidur tu baca takbir subhanallah 33, tahmid 33, takbir 34. Yang tu cuma saya nak jimat waktu, saya tak sebutlah sebelum tidur tu, fokus tentang solat. Tapi itu juga memang betul lah, hadis tu panjangnya macam tu. Okay, jazakallah khair Datuk. Baik, kita dah tutup dah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.